Hakim Coroner akan menilai sama ada kecederaan Zarah 100% konsisten dengan jatuh atau terdapat kemungkinan dia cedera dahulu sebelum jatuh. Prosiding inquest kematian Allahyarhamah Zarah Khairina terus menjadi perhatian apabila seorang pakar patologi tampil membidas kenyataan yang dibuat oleh Dr. J.C. Hill serta pihak forensik dalam keterangan di Mahkamah Coroner. Menurutnya, kenyataan yang dibentangkan oleh pihak forensik dilihat meragukan dan menimbulkan beberapa persoalan saintifik. Beliau mempersoalkan sama ada terdapat tanda-tanda jelas pada tangan, kaki dan pakaian arwah yang boleh menunjukkan beliau telah memanjat atau bergayut sebelum jatuh. Pakar itu juga membangkitkan isu sama ada lokasi jatuh benar-benar konsisten dengan keadaan seseorang yang melompat sendiri atau wujud kemungkinan arwah sebenarnya telah dicampak oleh pihak lain. Beliau turut menilai semula pola kecederaan yang dialami oleh arwah dengan persoalan sama ada kecederaan tersebut benar-benar selaras dengan jatuh dari tingkat 3 atau kemungkinan kecederaan berkenaan sudah berlaku sebelum arwah jatuh. Malah pakar ini juga menyoal bagaimana pihak forensik dapat membuat kesimpulan mengenai kecederaan tanpa rujukan lengkap kepada laporan saintifik yang menyeluruh. Dalam pada itu, pakar patologi ini turut mengulas mengenai kenyataan Dr. J.C. Hill yang di mahkamah menjelaskan beliau menolak kemungkinan arwah dimasukkan ke dalam mesin basuh. Dr. Hill berkata, meskipun beliau telah meninjau lokasi kejadian, beliau tidak dapat memastikan saiz sebenar mesin basuh tersebut. Namun begitu, berdasarkan penilaiannya, beliau percaya mesin itu tidak mampu menampung berat Zarah yang mencecah 53 kilogram. Mengulas mengenai keadaan jasad selepas digali semula, pakar itu menegaskan bahawa struktur tulang masih boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat saintifik mengenai corak kecederaan. Katanya, perkembangan teknologi forensik membolehkan siasatan lanjut dilakukan walaupun selepas pengebumian, sekaligus menolak tanggapan bahawa bukti sudah tidak boleh diperoleh. Tegasnya lagi, hanya laporan bedah siasat lengkap, analisis toksikologi dan pemeriksaan saintifik rasmi boleh dijadikan rujukan sah dalam menentukan punca kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terpanggil untuk memberi sedikit pencerahannya setelah kita mendengar beberapa maklumat yang telah disiarkan dalam media sosial mengenai hal keterangan yang diberikan oleh Dr. Forensik pada hari pertama. Dalam keterangan pakar patologi forensik, perkataan mungkin, contoh sama ada melompat ataupun berayun, tidak mungkin terjatuh secara tidak sengaja, adalah sangat penting untuk dipahami dari sudut undang-undang dan sains forensik. Ya. Dalam bidang forensik, pakar jarang menggunakan istilah yang mutlak seperti pasti atau pasti tidak. Mereka biasanya menggunakan istilah seperti consistent with, selari dengan, possible, mungkin, atau highly unlikely, sangat tidak mungkin. Ini kerana sains forensik bekerja dengan keberangkalian, bukan kepastian mutlak, terutamanya bila bukti fizikal atau saksi mata tiada. Ya, meski tiada ni. Beliau tidak memberi dapatan konklusif, hanya mengandaikan dua senario, lompat dan berayun. Perkataan tidak mungkin terjatuh secara tidak sengaja lebih kepada pendapat berasaskan anatomi tubuh Zarah dengan ketinggian pagar. Itu, tetapi ia bukan bukti mutlak. Tentang mesin basuh, beliau sendiri mengaku tidak memeriksa saiznya, maka kenyataannya lebih berupa andaian, bukan dapatan saintifik. Fracture multiple, pelbagai retakan tulang pada badan Zarah, terutamanya tengkorak, tulang belakang, pelvis dan panjang kakinya. Internal bleeding pada organ utama, paru-paru, hati limpa. Luka lebam pada kawasan lembut badan, bahu, lengan, dalam, luka linear atau corak khas,
cedera yang tidak konsisten dengan mekanisme jatuh. Kalau Dr. Hui tidak menghurai sama ada kecederaan Zara hanya konsisten dengan kejatuhan atau terdapat tanda trauma lain sebelum jatuh, maka keterangan beliau boleh dianggap tidak lengkap dan tidak meyakinkan. Ini pendapat saya. Hakim Coroner akan menilai sama ada kecederaan Zara 100% konsisten dengan jatuh atau terdapat kemungkinan dia cedera dahulu sebelum jatuh. Itu dua senario. Jika pakar hanya kata mungkin melompat, berayun, tanpa menolak kemungkinan trauma sebelum jatuh, maka ruang keraguan masih juga terbuka. Inilah yang menjadi kes Zara belum konklusif dan memerlukan pakar forensik lain atau pemeriksaan tambahan, ya, histopologi, tisu, CT scan, pasca mortem atau reconstruction of the event. Ya. Jika penggunaan perkataan mungkin menunjukkan Dr. Hugh tidak pasti, dapatkah Dr. Forensik lebih pendapatan Dr. Forensik lebih merupakan hipotesis berbanding kepastian forensik. Kelemahan utama adalah tiada penegasan sama ada kecederaan Zara berpunca semata-mata daripada jatuh atau ada tanda kecederaan lain sebelum jatuh. Ini membuka ruang kepada persoalan sama ada Zara benar-benar jatuh sendiri, dipaksa atau menjadi mangsa penderaan. Berdasarkan ukuran tubuh Zara dan ketinggian pagar asrama, adakah cara saintifik mustahil dia boleh jatuh tanpa usaha sendiri? Itu soalan kita, ya. Soalan seterusnya, adakah terdapat tanda-tanda pada tangan, kaki atau pakaian Zara yang menunjukkan dia memanjat atau berayun sebelum jatuh? Adakah lokasi jatuh konsisten dengan keadaan tubuh yang melompat atau kemungkinan tubuhnya dicampak dijatuhkan oleh pihak lain? Kecederaan seterusnya, kita tanya mengenai kecederaan pada badannya. Apakah kecederaan utama yang doktor temui? Fraktur tulang, pendarahan dalaman, luka luaran. Adakah kecederaan tersebut selaras sepenuhnya dengan kes jatuh dari tingkat 3 atau terdapat kecederaan yang tidak konsisten dengan jatuh? Bolehkah doktor forensik bezakan kecederaan akibat jatuh dengan kecederaan akibat pukulan serangan fizikal sebelum jatuh? Ya, kita nak tahu adakah terdapat lebam lama atau baru pada tubuh Zara yang tidak boleh dikaitkan dengan mekanisme jatuh. Adakah terdapat kecederaan pada kawasan terlindung, contoh paha dalam, tangan bahagian dalam, belakang badan, yang biasa menunjukkan trauma bukan akibat jatuh. Seterusnya kita bertanya mengenai hal masa kecederaan dan kematian. Adakah semua kecederaan berlaku serta-merta ketika jatuh? Atau ada tanda kecederaan berlaku lebih awal, berapa jam sebelum mati sebagainya. Ya. Apakah keputusan histopologi, contohnya tanda pendarahan pada tisu otot yang boleh menunjukkan kecederaan antemortem? Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat bahawa arwah Zara telah dikubur selama hampir 3 minggu, digali semula untuk proses postmortem. Apakah pendapatan doktor yang merawat Zara sebelum arwah meninggal? Kita tanya seterusnya. Nyatakan, ya, ada melihat mesin basuh? Tidak. Tetapi tidak memeriksa saiznya. Bolehkah keterangan anda tentang keberangkalian Zara dimasukkan ke mesin basuh dianggap lengkap tanpa pemeriksaan fizikal mesin tersebut? Itu tanya kita. Jika Zara dimasukkan ke dalam mesin basuh, apakah tanda-tanda kecederaan yang sepatutnya ada pada tubuh mangsa? Ya, seperti lecitan, lebam, berbentuk bulat, luka akibat girisan logam. Adakah tanda-tanda ini ditemui? Tentu jawapannya tidak. Dalam laporan doktor forensik, menggunakan istilah mungkin dan tidak mungkin, bolehkah doktor forensik menyatakan tahap keyakinan doktor secara kuantitatif? Adakah 50%, 70%, atau lebih daripada 90% bahawa kematian Zara adalah akibat jatuh, ya, because of jatuh? Adakah doktor forensik boleh menolak dengan pasti kemungkinan Zara dicedera dahulu sebelum jatuh? Jadi selepas hampir sebulan dikebumikan, jasad Zara pasti mengalami tahap dekomposisi sederhana hingga lanjut bergantung kepada
jenis tanah, lembap, berair, percepatkan perebutan. Suhu dan cuaca, cara pembumian kerenda kayu tanpa kerenda dan sebagainya. Pada tahap ini, tisu lembut, otot, kulit, organ dalaman banyak yang sudah reput. Sudah tentu sukar untuk mengesan kesan lebam, luka kecil atau trauma tisu lembut. Tulang masih boleh digunakan pakai untuk analisis struktur, ya, retakan patah dan sebagainya akibat jatuh atau hantaman. Maka, histopologi, analisis mikroskopik tisu mungkin sangat terbatas kerana sel sudah hancur. Tuan-tuan dan puan-puan, struktur tengkorok, pelvis, tulang panjang misal, masih jelas walaupun selepas sebulan. Boleh bezakan jika fraktur, keretakan berlaku antemortem semasa hidup. Tetapi ada tanda penyembuhan pendarahan tisu atau postmortem selepas mati, tiada reaksi tisu. Lebam pada kulit tisu lembut mungkin sudah hilang kena reput. Sukar buktikan jika ada trauma kecil, pukulan kayu, cekikan dan sebagainya. Sebab itu, setengah racun, alkohol atau ubat-ubatan masih boleh dikesan dalam rambut, kuku atau tulang. Tetapi racun larut air seperti sinida mungkin sudah hilang. Bila jasad sudah reput, orang ramai termasuk Pugam Bella boleh berhujah. Bukti lebam, trauma tisu lembut sudah hilang, mungkin jadi mustahil kesimpulan bakal dibuat dengan ketetapan yang tinggi. Keterangan pakar hanya probabilities, iaitu keberangkalian, bukan kepastian mutlak. Corona biasanya boleh menilai laporan forensik dengan sokongan bukti lain, rekaman CCTV, keterangan saksi, log telefon, barang bukti di location. Ya, galian semula selepas sebulan masih berguna untuk analisis trauma besar, jatuh, patah tulang, hentakan keras. Tetapi ketetapan sangat terbatas untuk luka lembut, lebam atau tanda pendarahan kecil. Jadi, dapatan forensik dalam kes Zara mungkin hanya sebahagian kebenaran, bukan keseluruhannya. Corona perlu gabungkan dengan bukti bukan forensik untuk sampai kepada keputusan. Sama-sama kita ikuti perkembangan inkuas seterusnya sebelum kita mengambil keputusan. Jika kamu tidak sengaja masukkan satu kanak-kanak ke dalam mesin basuh, apa bahaya kepada nyawa? Nombor 1, trauma. Apabila mesin basuh pusing, badan akan terhentak kepada dinding besi mesin basuh. Trauma kepada bahagian kepala, tangan, kaki, badan, otak, saraf dan juga risiko tinggi untuk patah tulang. Tak kira tulang mana, tulang tangan ke, kaki ke atau tulang belakang. Nombor 2 ialah lemas. Lemas dengan air dalam mesin basuh. Dan semua air ini akan masuk ke dalam paru-paru kamu. Kamu akan minum semua air. Dan paru-paru kamu akan kena keradangan dan juga jangkitan. Nombor 3, badan kamu boleh ada luka macam melecur. Dan nombor 4, otak boleh ada pendarahan, boleh ada trauma otak dan juga boleh ada kekurangan oksigen pada bahagian otak. Jika kamu menyelamatkan satu budak daripada mesin basuh, cepat telefon 999 dan panggil ambulans. Dan jika budak itu tidak sedar, cepat memulakan CPR, tekanan dada untuk selamatkan nyawa. Jarang ada kes macam ni, tetapi masih boleh berlaku. Jika dapat persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.